TV KPM. Didik TV KPM. Hello sir. Ya, hello George. Sekarang kini kita ada masalah. Masalah. Masyarakat kaum Cina mereka minta sekolah lah sir. China minta sekolah. Ya. Kenapa mereka minta sekolah? Bukan setakat masyarakat Cina, masyarakat India juga minta sekolah. China dan India minta sekolah. Iya. Dulu kita bawa China dan India datang tanah Melayu untuk buat kerja, bukan mau belajar. Kenapa mereka mau sekolah sekarang? Itu saya pening juga sir. Tapi saya nampak permintaan mereka tidak ada kepentingan untuk kita. Betul George. Tiada kepentingan untuk kita sediakan pendidikan buat mereka. Dulu di Parlimen Britain, kita juga telah bincangkan. Tidak ada keperluan untuk kita bangunkan mereka dari segi pendidikan. Tapi, saya rasa ada baik kita penuhi permintaan mereka. Supaya mereka rasa terhutang budi dengan kita. Dan kita boleh terus gunakan mereka demi kepentingan revolusi industri negara Britain. Okey, kalau begitu saya akan pergi jumpa orang bawahan untuk bagi tahu sama mereka Britain bersetuju. Okey sir. Boleh. Tapi George, bagi tahu pendidikan yang dibangunkan haruslah cukup untuk mereka tahu menulis dan membaca sahaja. Okey sir, no problem. Saya pergi dulu sir. Bye. Mahu sekolah. Mereka mahu sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mendengar Rendah di DTV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya doakan moga semuanya sihat selalu, sihat sentiasa insya-Allah. Untuk hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita mata pelajaran sejarah bersama dengan guru kita Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh. George, bukan Syekh. George. Bukan Syekh. Okey cikgu, kita nak teruskan kita punya kelas hari ini. Tapi kita tidak berdua cikgu. Ya. Kalau setiap kali berdua akan ada yang ketiga. Kita Pasti. ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Kalau ada bertiga, bukan bertiga saja cikgu. Betul. Ada lagi yang kawan-kawan saya akan bersama dengan kita untuk hari ini. Mungkin cikgu boleh perkenalkan mereka yang akan bersama dengan kita untuk sama-sama belajar mata pelajaran sejarah cikgu. Silakan. Terima kasih Azhar. Baik ya. Sama-sama, cikgu. Bersama dengan kita ya Azhar, kita ada 4 orang kita bawakan daripada Negeri Sembilan, iaitu yang pertama kita ada adik Zara Masya. Baik. Adik Zara Masya yang bersama dengan kita. Kita Hai. ada juga bersama dengan kita adalah adik Kristina. Kemudian kita ada adik Kasih dan kita ada adik Nurul Iman. Baik. Jadi 4 murid-murid yang akan bersama dengan kita. Betul. Untuk hari ini. Adakah semua dah bersedia? Kalau anda dah bersedia, belanja saya 2 jari macam ni. Ting 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 ting. Okey. Oh, dia belanja macam tu, dia tak nak macam ni, nak macam tu. Okey Yalah, cikgu. kata 2 jari kan. Untuk mata pelajaran sejarah ni apa yang kita nak fokuskan cikgu untuk hari ini? Silakan. Baik, hari ini kita nak fokus kepada, kalau kita tengok dah lama British menjajah negara kita, dan kita nak tengok apakah kesan daripada aktiviti penjajahan British itu kepada negara kita pada waktu itu dan seterusnya sampai ke hari ini. Ya, mungkin kita nak tengok juga signifikan antara gimmick awal tadi dengan apa yang kita nak fokuskan dalam pembincangan kita. Silakan cikgu. Baik, kalau kita tengok kita nak belajar hari ini tentang kesan daripada kependudukan British di negara kita, dan seperti mana yang umum kita ketahui bahawa British datang itu adalah kerana kepentingan ekonomi negara mereka. Iaitu kalau kita tengok ada 3 perkara yang menjadikan mereka datang ke rantau Asia Tenggara ini, iaitu gold, glory dan apa satu lagi?
Kalau saya ingat Gold Glory tadi. Gold, Glory lagi dan G tu saya tak tahu. baik, kita tunggu jawapan dia dekat ujung nanti. Okey, Baik. 3G. Jadi kita tengok kepada gold itu tadi. Jadi gold itu adalah yang utama kerana kita tahu ketika ini mereka sedang mengalami revolusi industri. Baik. Dan mereka perlukan sumber demi memenuhi keperluan di negara mereka. Jadi sudah pasti aktiviti ekonomi merupakan perkara yang utama mereka lakukan di negara kita pada ketika itu. Okey, kalau kita tengok di antara perkara yang mereka lakukan untuk menguasai dan memonopoli adalah dengan campur tangan ke dalam pentadbiran negara. Baik. Campur tangan dalam pentadbiran negara ini tadi menyebabkan keputusan yang dibuat oleh kerajaan pada ketika itu, yang mana kita ada kerajaan kita. Kerajaan ketika itu akan dipengaruhi oleh mereka supaya boleh bagi kepentingan kepada mereka. Baik. Kita nak tanya terus kepada murid-murid di atas talian. Okey. Kalau murid-murid tahu, sebenarnya apakah sumber yang dicari ataupun diusahakan oleh pihak British di negara kita pada ketika itu? Siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak jawab? Saya. Ya, sila. Silakan Apa sumber yang pertama kasih? Sumber pertama adalah biji timah. Biji timah. Betul Azhar. Mereka nak dapatkan biji timah. Okey, bukan Fatimah tapi biji Biji timah. timah. Biji timah Okey, yang kedua. Okey, siapa nak kongsikan sumber yang kedua? Ada? Selain daripada biji timah, apa lagi yang diusahakan oleh British di negara kita pada waktu itu? Baik, saya nampak Zahra macam nak jawab. Zahra macam nak jawab mungkin boleh cuba Zahra? Baik, silakan Zahra. Yang kedua kita ada ladang getah. Ladang getah. Sebenarnya bukan kita ada ladang getah, tetapi British mengusahakan ladang getah di tanah kita. Okey. Jadi biji timah tadi dengan ladang getah tadi. Ya, ini adalah dua komoditi yang paling besar yang amat diperlukan oleh hegemoni seperti Britain untuk memenuhi keperluan revolusi industri di negara mereka. Ini adalah konsep dan fakta yang jelas yang membawa murid-murid untuk faham kenapa British datang, dan inilah yang menjadi titik punca kepada apa yang berlaku pada waktu itu sehinggalah kesannya membawa kepada masyarakat Malaysia hari ini. Jadi kalau kita tengok apa kesan dia? Kita tak nak cerita yang awal-awal. Itu kita cerita dekat episod yang lepas dulu. Tapi kita nak cerita dekat kesan dia. Baik, kita tengok kemajuan ekonomi British. Jadi British telah bertapa, mereka telah bangunkan ekonomi di negara kita ni. Jadi membawa kesan dengan membina sistem pengangkutan untuk bawa ni tadi dua komoditi tadi, iaitu biji timah dan getah. Dan kita faham bahawa penguasaan mereka di tanah Melayu ada beberapa lapisan. Pertama, mereka menguasai dengan membentuk unit pentadbiran negeri-negeri Selat. Yang kedua, mereka membentuk pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Nanti kita akan tengok dalam peta sebenarnya negeri Selat dan negeri Melayu bersekutu ni rupanya dekat-dekat je. Baik, kita tengok. Baik, cikgu. Baik, British dah bina jalan raya, bina landasan kereta api untuk membangunkan ekonomi mereka ini tadi. Jadi alang-alang telah disebut oleh Zahra Masya dan Kasih tadi. Mari kita tengok, kalau mereka boleh cuba namakan tempat-tempat yang kamu tahu yang merupakan tempat British melombong biji timah suatu ketika dulu. Siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak jawab? Silakan. Apa nama tempat dia? Okey. Ya, Iman. Iman, silakan Iman. Sungai Lembeng Pahang. Sungai Lembeng Pahang, dia buat apa kat situ? Apa komoditinya? Dia melombong tanah. Melombong tanah. Biji timah, Iman. Melombong tanah, dia nak bawa ke mana tanah tu? Dia lombong tanah dulu untuk cari biji timah. Untuk cari biji timah. Itu tadi Iman cakap macam tu lah tadi. Dia nak cakap macam tu. Baik, berita diterima. Berita diterima. Sungai Okey. Lembing Pahang, betul cikgu Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Okey, dia sebut tadi satu Sungai Lembing. Okey, lain tempat lain. Ada lagi? Ada lagi tak? Siapa lagi yang nak beritahu? Okey, kita dapat satu Sungai Lembing. Baik, siapa yang nak jawab? Ada lagi tempat lain selain daripada Sungai Lembing? Nampak macam Kristina nak menjawab. Zahra silakan. Tangan tu, bagi dia. Zahra, Baik, sila. Zahra silakan. Kelang Selangor. Kelang Selangor. Kelang Seleng. Kelang Okey, Kelang ke Ulu Kelang? Mari kita tengok nanti. Okey. Lagi tempat lain lagi? Kat mana? Malaysia. Kat mana?
Sungai Ujong. Sungai Ujong. Ha. Bukan Kuala Sungai. Sungai Ujong. Okey, tak apa. Tak apa, kita teruskan. Okey, lain, tempat yang lain lagi. Yang ada yang dekat Teluk Intan. Teluk Intan. Teluk Intan. Okey, pandai dia orang sebut ni. Sebut apa tadi? Sungai Lembing. Sungai Lembing. Sungai Ujong. Sungai Ujong. Kelang. Kelang dia Kelang sebut. Selangor. Lepas tu Teluk Intan. Mari kita tengok. Dia tahu tak dekat mana tempat yang dia sebut ni tadi? Okey. Mari kita tandakan dekat situ. Kita Baik. mulakan dengan Iman tadi. Saya dia tandakan, kata- cikgu, boleh. Okey. Jadi kita tengok dekat peta yang ada dekat Abang Azhar ni, kita tengok dekat mana. Okey Iman, dekat mana kedudukan Sungai Lembing ni? Negeri yang mana Iman? Negeri Pahang. Negeri Pahang. Negeri Okey. Pahang. Okey, kita tengok dekat peta di manakah kedudukannya. Okey. Negeri Pahang. Okey, kita tengok pada Abang Azhar. Okey, Pahang dekat mana kedudukannya dia? Di daerah mana? Dekat kawasan mana? Dekat mana? Dekat Mungkin mana? menghampiri Kuantan ke? Ya. Ataupun menghampiri Negeri Sembilan ke? Jeng. menghampiri Kelantan dan Negeri Sembilan. Kelantan dan Negeri Kelantan Sembilan. dan Ui, Negeri utara Sembilan. selatan tu. Jangan sana. Itu paling selamat itu. Kat mana Iman? Okey. Jeng. Sungai Lembing dekat dengan Kuantan, Iman. Tadi saya dah Dekat bagi dengan clue dah tadi. Kuantan. Di sini, Okey. Iman. Kita tengok area-area dekat dengan Kuantan tu. Okey. Tak apa Iman, jangan susah hati, itulah nama dia. Belajar. Okey, seterusnya. Tadi siapa yang sebut Teluk Intan tadi? Teluk Intan. Okey. Siapa sebut Teluk Saya Intan je. tadi? Ya. Dah goyang. Jangan goyang. Okey, Teluk Intan dekat mana? Teluk Intan negeri mana? Perak. Perak. Okey, Teluk dekat Intan, mana negeri dekat peta tu Perak. kedudukan Teluk Intan? Jeng. Okey, kita tengok peta Di pada sini. Abang Azhar. Kat Ya. mana? Okey, mana negeri Perak? Yang Negeri hijau, yang Perak. kuning, yang biru. Okey, saya bagi tahu dia orang negeri Perak mana boleh? Negeri Cikgu, Perak boleh. Okey, boleh. Ni negeri Perak. Ni Perak. Okey. Okey. Negeri Dekat mana Perak. Teluk Intan? Mana Teluk Intan? Kat mana Teluk Intan tu? Dekat belah kanan sikit tu. Belah kanan sikit. Belah kanan sikit sini. Betul cikgu dia kata. Betul tak Teluk Intan kat situ? Betul. Betul. Okey. Betul ke? Ada tulis Teluk Betul Intan? cikgu, Teluk Intan di sini cikgu. Nampak. Okey, nice. Okey. Tempat yang ketiga. Dia sebut mana tadi? Kelang. Kelang. Zara. Mana Zara? Kelang. Okey, dekat mana? Negeri mana? Kelang dekat negeri mana Zara? Kelang dekat Selangor. Kelang dekat Kelang Selangor. dekat Okey, Selangor. dekat Okey. kawasan mana Kelang ni? Mana Kelang? Dekat dengan Shah Alam. Dekat dengan Syah. Dekat dengan Wah, itu paling best sekali. Ini paling best. ni. Paling Okey. best. Kelang dekat dengan Shah Alam. Betul dia sebut. Betul lah cikgu. Betul tu dia. Okey, dan satu lagi tadi? Yang terakhir tadi Sungai Ujong. Ujong. Mungkin murid-murid kat rumah tak pernah dengar ni nama Sungai Ujong ni. Dekat mana Sungai Ujong ni? Negeri Dekat mana? Negeri Negeri mana? Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada tempat Sungai Ujong Okey, dekat mana Sungai Ujong ni? Dekat dengan Kuala Pilah. Dekat dengan Kuala Pilah. Dekat dengan Kuala Pilah. Dekat dengan Kuala Pilah. Kat mana? Dekat dengan Mambau. Dekat dengan Mambau. Ada tak dalam betul tu Mambau? Cuba tengok betul-betul. Mambau? Mambau. Mambau dengan Kuala Pilah kalau saya tengok sini dah agak jauh juga. Jauh tu. Jadi Mambau ke Kuala Pilah? Mana satu? Kuala Pilah. Jadi dia kunci Kuala Pilah je. Dia kunci Kuala Pilah. Kunci ke? Jadi Sungai Ujong di Kuala Pilah atau Mambau? Sungai Ujong ni kat Kuala Pilah ke kat Mambau? Mana satu ni? Kat Mambau. Jadi Sungai Ujong ni hari ni kita kenali sebagai Seremban. Seremban. Jadi dia dekat dengan mana? Dia dekat dengan Mambau lah. Dekat dengan Mambau. Dia dekat dengan Mambau. Sebab Mambau dalam daerah Seremban. Dulu dipanggil Sungai Ujong. Dulu dipanggil Sungai Ujong. Okey. Hari ni dikenali sebagai Seremban. Okey, jangan risau. Jangan risau. Jangan takut. Senang, apa-apa baru tahu juga hari ni. So, bukan keseorangan. Jangan tak rasa keseorangan. Jangan risau. Okey. Okey, baik. Kita dah tahu 4 tempat ni, cikgu. Ya betul. Jadi kita dah tahu ini antara 4 tempat yang disebut oleh murid-murid tadi. Kalau kita tengok dekat dalam peta daripada keempat-empat tempat yang ditandakan oleh murid tadi, kalau kita tengok
ada jaringan Baik. laluan darat yang menghubungkan di antara kawasan itu. Tanpa mengambil tempat yang spesifik pun, kita tahu bahawa kawasan itu iaitu di sekitar Negeri Pahang, okey, di sekitar Seremban, di sekitar Kuala Lumpur yang disebut Kelang itu tadi, ataupun sebenarnya lebih tepat adalah Lembah Kelang. Itu Kelang. memang kawasan Lombong, Kuala Lumpur. Okey. Kuala Lumpur dan membawa ke atas sampai ke Taiping, sampai ke Teluk Intan dan sebagainya. Ini semua adalah kawasan Lombong dan British membangunkan kemudahan pengangkutan di kawasan ini demi kemudahan mereka. Okey. Jadi kalau kita tengok apa kesan dia sampai hari ini, kalau kita tengok apa kesan dia sampai hari ini, kita tengok adanya jaringan jalan raya yang ada hari ini. Itu sebab lebuh raya utara selatan melalui Negeri Sembilan, Selangor, Perak sampai ke Pulau Pinang dan sampai ke utara melalui kawasan ini, kerana asasnya adalah daripada pembinaan jalan raya ketika British menguasai tanah Melayu. Asal usulnya. Daripada Perlis sampai ke Johor. Ya, kerana di sini yang saya katakan tadi, di sinilah puncanya daripada kenapa mereka menguasai unit pentadbiran Negeri Selat. Tengok Negeri Selat dekat mana? Atas dia ada Pulau Pinang, tengah-tengah dia ada Melaka, bawah dia ada Singapura. Baik. Dan kawasan-kawasan ini adalah kawasan yang mengeluarkan hasil biji timah dan getah yang banyak pada ketika itu. Banyak lombong-lombong dan ladang-ladang yang dibangunkan oleh mereka. Jadi memudahkan laluan daripada kawasan lombong dan ladang dibawa ke pelabuhan untuk mereka ambil hasil ini, bawa keluar ketika itu. Tapi kesan, kita nak bercerita tentang kesannya kepada negara kita hari ini, maka jaringan lebuh raya yang paling awal ada di negara kita adalah menghubungkan negeri-negeri yang berkaitan tadi. Baik, itu dia. Wah, segodoknya saya makin teruja untuk tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan kesan pendudukan barat ataupun British di negara kita, cikgu. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kesan pentadbiran barat di negara kita adalah topik perbincangan yang kita akan bincangkan hari ini untuk mata pelajaran sejarah dalam Mendengar Rendah bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan guru yang akan berkongsi dengan kita adalah Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban, Negeri Sembilan, dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Baik, rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda semua dah bersedia? Ting 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 ting. Semua dah bersedia. Baik cikgu, kita teruskan. Silakan. Baik, kita terus. Baik cikgu. Kalau kita tengok tadi kita cerita tentang, kita nampak macam mana dia menghubungkan di antara satu tempat dengan satu tempat, di antara satu kawasan yang dikuasai oleh British dengan satu kawasan yang lain. Menguasai itu maksudnya pasti ada sumber yang dieksploitasi di situ. Baik. Sama ada sumber semula jadi, biji timah, atau sumber yang mereka bangunkan seperti ladang getah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada waktu itu tidak ada komoditi lain yang lebih penting bagi mereka ini untuk memenuhi keperluan revolusi industri di negara mereka. Mereka perlukan getah sebab mereka dah mula buat kereta. Mereka perlukan biji timah kerana juga mereka dah mula buat kereta. Industri pengetinan makanan segera dan sebagainya telah bermula. Jadi tadi kita cerita tentang dekat dalam ataupun perhubungan yang dekat. Kita bolehlah guna perhubungan jalan darat. Okey, jadi kita nak tengok selain daripada jalan darat, ada tak laluan lain ataupun jenis pengangkutan lain yang dibangunkan oleh British pada ketika itu? Saya nak tanya kepada murid di atas talian. Baik. Silakan, ada ke tak ada? Ada. Ada. Aduh. Apa? Pengangkutan udara dan laut. Pengangkutan udara dan laut. Pengangkutan udara dan laut. Maksudnya selain daripada jalan darat, British juga telah membangunkan lapangan terbang dan juga perlabuhan. Perlabuhan ni memang kita dah
tahulah. Betul. Sebab mereka nak bawa balik daripada tanah Melayu, daripada Malaysia, bawa balik ke negara mereka, memang gunakan kapal laut lah. Ya. Tetapi untuk pengurusan mereka, mereka perlukan jalan udara untuk laluan yang lebih cepat. Mari kita tengok pengangkutan udara dan laut. Baik, cikgu. Siapa tahu, saya nak tanya murid-murid di atas salian, siapa tahu di manakah lokasi-lokasi lapangan terbang yang ada di Tanah Melayu ketika itu? Ketika itu bukan lapangan terbang hari ni, KLIA semua orang tahu. Ya. Yang ketika itu. Siapa tahu? Siapa Di mana? nak jawab? Zahra Marsha. Zahra Marsha. Ya, Zahra. Kita ada di Sarawak. Tanah Melayu saya tanya. Sudah. Sudah. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu, Tanah Melayu. Ish. Sudah. Baik. Yang Zahra Marsha sebut tadi adalah di Borneo, Sabah dan Sarawak. Baik, kita tengok Tanah Melayu dulu. Ada tak? Ada tak lapangan terbang? Lapangan terbang di Tanah Melayu. Di Tanah Melayu. Tadi cikgu tak cakap salah lagi, Zahra Marsha tadi. Saya tak cakap salah. Okey, baik. Jadi mungkin jawapan lain. Ada siapa yang nak jawab? Nak bantu? Kasih? Saya Iman? nampak macam Iman tu macam nak jawab cikgu. Sebab dia tengah berfikir dia tadi. Macam dia tahu. Ya, Man. Kat Pulau Pinang. Kat Pulau Pinang. Kat Pulau Pinang ada lapangan terbang. Nama tempat? Jeng. Tak apa. Yang penting dia tahu di Pulau Pinang ada Pinang. lapangan Betul terbang. salah, cikgu? Betul. Betul. Baik, tahniah. Jadi sebab waktu itu ada pengangkutan domestik yang menghubungkan di antara Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Kalau tengok pada slide yang di belakang saya ni, kita tengok Baik. tahun 1937, perkhidmatan penerbangan awam diperkenalkan oleh syarikat Werner Air Service. Jadi dijalankan perkhidmatan penerbangan domestik Singapura, Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Baik. Singapura, Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Itu perkhidmatan kapal udara. Baik. Dan pada 1890 pula, syarikat Strait Steamship ditubuhkan di Singapura dan sediakan perkhidmatan kapal wap untuk susur pantai, bawa bekalan makanan, buruh dan jentera untuk perlombongan biji timah. Jadi itu di Semenanjung memang dah ada. Dah ada. Baik, okey. Sekarang baru kita pergi kepada yang Zahra cakap tadi. Iaitu di Sarawak. Okey. Di mana kat Sarawak tu, Masya? Silakan Marsha. Ke Kristina. Dekat Sibu. Betul, Zahra. Dekat Sibu. Okey. Dekat Sibu. Okey. Lain di Sabah. Di Sabah mungkin Kristina ke Kasih nak jawab? Ada tak kat Sabah? Jeng. Okey. Masih lagi syarikat Strait Steamship tadi Ya. menjadi wadah kepada pergerakan kapal dan kita tahu dia sampai ke hari ini pun contohnya di Sarawak masih lagi menggunakan perkhidmatan pengangkutan air dan udara lebih utama daripada darat untuk menghubungkan daripada kawasan-kawasan tertentu, apatah lagi 80 ke 100 tahun yang lepas tu, bahkan lebih daripada 100 tahun yang lepas. Sudah pastilah ianya lebih penting daripada hari ini. Kalau kita tengok Bandar Kuching, Bandar Kuching, perkhidmatan perkapalan disediakan oleh Singapura dan Sarawak Steamship Company. Pada tahun 1924, perkhidmatan kapal terbang air menghubungkan Bandar Kuching dan Singapura telah pun memulakan perkhidmatan dia. Kapal terbang air ni, Azhar tahu macam mana? Dia yang boleh landing ke atas air tu. Jadi SBUB juga, syarikat berpiagang Utara Borneo, majukan sistem pengangkutan air 1890. Dia lagi awal daripada Sarawak tadi. Syarikat perkapalan Strait Steamship memulakan perkhidmatan angkut barang dan penumpang di Sabah. Baik. Jadi hasil daripada itu, maka apabila dah adanya pengangkutan air, dah adanya pengangkutan udara, pastinya ada lapangan terbang dan adanya perlabuhan. Baik. Kalau kita tengok kita tengok di negeri-negeri Melayu, kemudahan perlabuhan. Okey, kita ada pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan Kelang lah yang kita tahu hari ini, dan kita ada pelabuhan di Pulau Pinang, dan pelabuhan Kelang tu sebenarnya antara yang lama. Dan ada yang Port Kelang. Itu sebab namanya Port Kelang. Tapi ada port yang hari ini kita nampak fungsinya dah tak seperti port ketika itu. Tapi lebih kepada tempat pelancongan. Nampak dia? Baik.
Port Dickson? Port Dickson. Port Dickson. Kalau kita tengok sebenarnya masih ada tinggalan laluan kereta api yang menghubungkan daripada Sungai Ujong atau Seremban hari ini ke Port Dickson, tetapi tidak lagi digunakan hari ini. Digunakan hari ini. Jadi itu bermakna suatu ketika dulu ianya satu laluan penting sampai ada satu kampung di tengah-tengah laluan antara Seremban dan Port Dickson digelar Kampung Stesen. Oh, okey. Cikgu, betul ke saya kalau saya salah? Port Dickson pun asalnya daripada pegawai British nama Dickson yang memulakan port di situ. Betul, yang memulakan port di situ. Betul. Tidak dinafikan. Jadi kalau kita tengok peningkatan ekspor biji timah seperti mana yang ada pada slide saya. Dan getah menjadikan pelabuhan Pulau Pinang, Kuala Sepetang, Port Well, Port Dickson di Melaka, Port Dickson, Melaka, Singapura dan Klang, Port Swettenham sebagai bandar pelabuhan penting di Tanah Melayu, dan bandar ini ada sampai sekarang hari ini. Kita tengok di Sabah pula. Baik. Di Sabah ni lagi istimewa munculnya pelabuhan penting seperti Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, serta Sarawak munculnya pelabuhan-pelabuhan di Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri. Baik, kita teruskan kepada murid di atas talian kita. Baik, tadi dia sebut Kuching, dia sebut apa-apa semua. Okey, mari kita secara sepintas lalu. Baik. Okey. Kita minta dia tunjukkan. Baik, Masya, dia sebut Kuching daripada tadi. Dekat mana Kuching, Masya? Kita tandakan pada peta yang di sebelah Abang Azhar. Saya akan tandakan, cikgu. Okey, terus. Dekat mana Kuching, Masya? Okey. Jangan cakap kat ubah dah, cikgu. Kuching. Baik, kita berada di Sarawak sekarang. Jadi, di mana Kuching? Okey. Mana? Dekat ujung ke? Dekat pangkal ke? Di manakah Kuching? Ni, cikgu. Dekat bawah ni? Dekat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah? Bukan dekat ujung ni, Masya? Kuching? Ni dia tulis Kuching. Ya, betul. Ya, betul. Baik, kita terus. Jangan risau. Okey, tak apa. betul, Itu namanya belajar. Okey. Betul. Kuching. Di bawah. Baik. Tadi saya dengar ada yang sebut Sibu. Betul, cikgu. Saya pun dengar tadi, cikgu. Saya dengar ada yang sebut Sibu. Siapa sebut Sibu tadi? Siapa sebut Sibu tadi? Sibu, Sarawak. Dia tak nak mengaku saya sebut. Kasih, tandakan dekat saya dekat mana Sibu, Kasih. Jeng, jeng, jeng. Sibu dekat Dekat mana? Atas, tengah, bawah? Kiri, kanan. dekat atas tu. Dekat atas ni. Ni Labuan ni. Ni Brunei ni. Kat mana? Bawah-bawah. Kat bawah. Dia tulis bahagian Sibu. Sibu. Jadi di sini, cikgu. Betul. Itu tu. Bahagian Sibu. Terima kasih, Kasih. Jadi saya tanda di sini, Terus cikgu. tandakan dekat situ. Okey. Sibu. Okey, yang terakhir. Yang ini paling popular ni. Kota Kinabalu. Di mana Kota Kinabalu? Dia mestilah dekat Sabah, dekat Sabah, bukan dekat Melaka. Okey, Kota Kinabalu. Di mana Kota Kinabalu? Di manakah Kota Kinabalu? Di atas sini, di tepi sini, dekat ujung sini, dekat mana? Okey, kita nak minta Kristina. Kristina, mana Kota Kinabalu, Kristina? Dia berdekatan dengan Pantai Gaya. Pantai. Pantai. Tepi-tepi. Dia di kawasan Pantai Barat. Okey, lepas tu? Okey, di mana kedudukan dia? Yang ada bintang tu. Yang ada bintang. Tepat. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Saya tandakan di sini, cikgu. Terus tandakan, Azhar. Baik. Terima kasih. Tahniah. Yang berjaya teka dengan tepat, tahniah. Yang tak berjaya teka, kamu masih berada di landasan yang betul, berada di tempat yang betul. Cuma mungkin kabur, tak nampak tulisannya yang mana satu. Tahniah. Dan hebat, kamu masih boleh mengesan dan kenal topografi negara kamu. Baik, itu dia, cikgu. Dan kita dah tahu, saya makin terasa bahangnya untuk mata pelajaran sejarah dengan topik yang kita bincangkan adalah kesan pentadbiran barat di negara kita. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Betul. Kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Mendengar rendah di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran sejarah. Hari ini kita akan fokuskan kepada topik perbincangan kita, kesan pentadbiran Barat di negara kita bersama dengan Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Perdana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan, dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, serta rakan-rakan saya yang ada di Google Meet pada ketika ini semuanya daripada SMA Datuk Perdana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Cikgu, kita nak teruskan Cikgu untuk sejarah ni. Kita tengah macam menelusuri, tengok balik kan, tengah tengok movie ni. Betul. Sebenarnya macam tu lah sepatutnya belajar sejarah. Macam tengok movie. Tengok movie. Baik, kita nak sambung. Tadi kita tengok aktiviti ekonomi, cerita asal dia. Baik, ini benda elemen yang paling penting dalam pembelajaran sejarah, iaitu kronologi. Kita undur daripada awal. Bermula dengan keperluan. Keperluan revolusi industri Britain menyebabkan mereka meneroka tanah yang baru demi mendapatkan sumber. Dan mereka dapat satu lubuk iaitu Asia Tenggara, dan mereka fokus kepada Malaysia. Dapat sumber, mereka bangunkan sesuatu tempat. Tidak ada tenaga kerja. Jadi mereka mengambil tenaga buruh dan kepakaran dari negara lain seperti China dan India, bawa datang ke tanah Melayu dan letakkan di satu tempat. Tempat yang asalnya tadi adalah dijadikan lumbung, dijadikan ladang, akhirnya menjadi faktor kepada pembentukan bandar. Kenapa? Sebab orang ramai mula tinggal di situ. Apabila British bangunkan tempat tu, mereka bawa pegawai British. Pegawai British mahukan keperluan mereka, mereka bangunkan kemudahan asas. Ada kemudahan asas, bila mereka dah letakkan buruh dan imigran daripada China dan India, maka penduduk mula ramai. Apabila tempat ada kemudahan dan ramai orang, maka penduduk setempat, orang Melayu sendiri yang dah tinggal berada di tanah Melayu, mula bermigrasi ke kawasan itu juga kerana kemudahan asas yang disediakan. Jadi kalau kita tengok, akhirnya tempat-tempat inilah yang menjadi bandar. Jadi sebelum kita mula, mari kita nak cuba tanya dengan murid-murid kat atas salian ni. Boleh tak namakan cikgu bandar-bandar lama yang kamu tahu? Maksudnya bandar ni dah lama dah. Dia bukan bandar baru macam Putrajaya. Putrajaya baru hari ni dah ada, Malaysia baru ada. Ada tak bandar yang dah ada sebelum ada Malaysia lagi? Yang mana kamu tahu? Siapa nak kongsi? Silakan, siapa yang nak jawab? Kristina. Ya, Kristina. Teluk Intan. Teluk Intan. Betul ke? Ya ke Teluk Intan? Memang nama dia Teluk Intan? Nama asalnya dulu Teluk Asnun. Teluk Asnun. Teluk Ansun. Teluk Ansun. Jadi Teluk Ansun, nama asal dia hari ni dikenali dengan Teluk Intan. Okey, bagus. Tapi dengar kata ada juga yang memang sebut Teluk Asnun, bukanlah. Ada sebut bagus lagi tadi. Teluk Ansun ni. Teluk Ansun. Okey. Ada tak yang lain? Okey, terima kasih Kristina. Ada tak yang lain? Ada. Ada pelahannya. Okey. Bandar Jesselton. Bandar Jesselton. Banyak minuman tonik ni. Jesselton. Okey, Jesselton. Okey, Jesselton ni ada lagi tak hari ni? Ada. Tapi dikenali sebagai Bandar Kota Kinabalu. Bandar Kota Kinabalu. Asalnya adalah Jesselton. Okey, lain? Saya Sungai Ujong. Sungai Ujong. Sungai Ujong tadi. Ada lagi tak hari ni Sungai Ujong ni? Ada bertukar kepada nama Seremban. Ada ke tak? Seremban. Ada lah. Okey, nama dia hari ni? Seremban. Okey, satu lagi. Ada 4 orang, kita lengkapkan semua. Okey, ada satu lagi tak? Boleh bagi satu contoh lagi? Silakan. Siapa belum? Masya. Sungai Lembing. Sungai Lembing. Okey. Ada lagi tak Sungai Lembing ni hari ni? Ada. Macam mana keadaan dia? Membangun ke, membesar ke, hebat ke, lengkap ke? Dah ditinggalkan. Betul. Tapi masih wujud sampai sekarang. Sampai hari ni. Okey, baik. Betul ya Azhar. Kalau kita tengok okey, murid-murid di rumah bagi perhatian tentang perkara-perkara ini. Kesan sosial yang diakibatkan daripada aktiviti ekonomi ketika hegemoni British suatu ketika dahulu menyebabkan negara kita hari ini
meraihkan kepelbagaian kaum Ya. yang membentuk masyarakat negara kita yang sangat unik. Yang sangat unik. Okey, kepesatan ekonomi akibat daripada kegiatan ketika British itu menyebabkan kesan sosial yang kita ada, antaranya adalah perkembangan bandar dan pendidikan di negara kita. Baik. Kalau kita tengok perkembangan bandar di negeri-negeri Melayu ni, kita tengok di Semenanjung dulu. Di Semenanjung tengok perkembangan sistem pengangkutan menjadikan perhubungan beberapa buah bandar dengan kawasan yang lain. Jadi perkembangan dia, kemudian bandar-bandar ini dihubungkan dengan rangkaian landasan kereta api dan jalan raya yang dibina oleh British. Bila dia dah ada bandar, dia mula menghubungkan bandar, maka kawasan bandar tadi akan dibangunkan dengan kemudahan asas dan sudah pasti akan wujud perdagangan-perdagangan dan aktiviti ekonomi selain yang asas tadi. Yang asas tadi hanyalah pelombongan dengan ladang tadi. Ya. Tapi bila dah ramai orang, maka ianya jadi berbagai-bagai aktiviti. Mungkin kalau waktu tu dah ada 7-Eleven, 7-Eleven buka kat situ. Dia akan ada banyak lah kedai runcit lah. Kedai apalah. runcit, macam-macam lah main Ya, game tu tengok. kan. Kita tak tahu kan. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok, jadi contoh bandar-bandar yang ada. Tadi ada murid-murid Dr. Salian sebutkan contoh-contohnya seperti Seremban, kalau kita tengok Taipei, Ipoh. Itu adalah bandar-bandar yang ada. Dan Kuala Lumpur yang akhirnya hari ini menjadi ibu negara kepada negara kita. Okey, jadi secara tak langsung ianya membawa kepada perubahan dalam demografi masyarakat di negara kita. Ini untuk kes negeri-negeri Melayu. Baik. Bagaimana pula dengan Sabah dan Sarawak? Ya. Kita tengok di Sarawak. Di Sarawak pada awalnya 1841 ibu negeri Sarawak okey, menjadi ibu negeri Sarawak, penduduk orang Melayu dan Cina pertengahan abad ke-19. Banyak rangkaian jalan raya dan bangunan kerajaan bina. Nampak? Asalnya dia hanya kawasan penduduk macam tu je. Ya. Dia bangunkan jalan raya. Kemudian baru munculnya bandar-bandar baru. 1862, Bandar Sibu mula muncul. Tahun 1900, ramai orang Cina pindah ke Sibu dan jalankan aktiviti perdagangan. Okey. Kemudian Bandar Miri mula muncul pada abad ke-20 disebabkan oleh penemuan petroleum dan sebagainya. Sebab Miri orang panggil apa? Bandar minyak. Ya. Bandar minyak. Okey, itu di Sarawak. Kalau di Sabah kita tengok nama asal, dia bukan Jesselton macam yang disebut oleh Iman tadi. Dia bukan Jesselton, tapi dia adalah Jesseltown. Oh, okey. Jesseltown. Sempena nama Charles Jessel. Pembinaan bandar, kemudian namanya ditukar kepada Kota Kinabalu. Dia asalnya dia ada dekat situ, dia panggil api-api. Hari ni api-api tu masih ada, dia panggil api-api center. Ya. Kawasan tu masih ada. Itu adalah kawasan penempatan awal dia. Kemudian bandar di Sabah mula muncul satu persatu, munculnya di Kudat, di Tawau. Jadi dan kita tahu di Sabah ni tadi memang perladangan getah sangat pesat dekat sana. Ada banyak, sampai hari ni pun masih ada lagi banyak. Ada ladang warisan, ada macam-macam di sana. Dan menyebabkan pembinaan landasan kereta api memberi sumbangan besar kepada kemajuan Jesselton tadi. Baik. Jadi perkembangan ekonomi, pertambahan bilangan penduduk, penghijrahan penduduk daripada luar bandar ke bandar. Yang asalnya kawasan tu bukan bandar, tapi disebabkan aktiviti ekonomi ini, dia jadi bandar. Baik. Maka berlakulah pembandaran yang diakibatkan oleh aktiviti ekonomi. Asas dia tadi adalah perlombongan dan perladangan, membawa imigran masuk, kemudian membentuk masyarakat yang majmuk. Ya. Baik. Satu laluan yang cikgu nak murid-murid di rumah dan juga atas talian faham. Okey, cikgu tanya balik ni. Kawasan itu ada sumber. Baik. Atau ada tanah. British berminat. Apabila British berminat, British membangunkan. Bila British membangunkan, British memerlukan tenaga kerja. Ambil imigran dari China dan India, bawa duduk di situ dan bangunkan kemudahan. Ya. Bila bangunkan kemudahan, tempat ini jadi tumpuan. Apabila ada beberapa tempat yang dibangunkan ini atau akhirnya dipanggil bandar, maka perhubungan dibangunkan antara bandar dengan bandar. Bandar yang lain. Dekat kita gunakan pengangkutan darat, jauh kita gunakan udara dan air mengikut bentuk topografi yang sesuai. Baik. Keadaan ini menyebabkan kawasan tumpuan ini didiami oleh berbagai kaum. Ada daripada British, ada imigran Cina, imigran India dan semestinya orang tempatan sendiri, orang Melayu yang berada di situ akhirnya Ya. membentuk satu demografi masyarakat
Malaysia. Okey. Jadi itu yang kita tengok, Azhar. Kalau kita tengok, sebenarnya yang melihat kepada perkara ini adalah British. Ya. British yang bawa benda ni. Jadi dia nampak ada potensi dan mereka buat. Kenapa tidak kita yang mesti menghargai sumber yang ada di negara kita? Betul. Supaya kita yang bangunkan tanpa memberi peluang dan kesempatan kepada orang luar untuk memonopolinya. Lebih baik kita yang bangunkan. Betul tak, Azhar? Betul, cikgu. Tapi borak-borak juga saja je nak bagi kan. Kita tengok, ingat tak apa yang saya cakap tadi? Okey, seorang saya nak minta murid atas talian, cuba jelaskan semula bagaimana pembentukan masyarakat Malaysia tadi bermula daripada kosong. Siapa yang nak cuba? Jeng jeng jeng. Ya, semua dah mula buat. Antara Zahra Marsha, Kasih, Kristina dan juga Iman. Siapakah yang nak jawab? Saya kira sampai 5 je. Tak ada volunteer, kita tunjuk je, Azhar. 1, 2, Duk-dap, duk-dap, 3. duk-dap. Tak ada yang nak volunteer. 4. Kasih, tolong jelaskan pada saya. Okey, silakan Kasih. Orang India sir. Orang India. Okey. Tempat orang India yang sebelum ini ramai di kawasan Peladangan tetapi kini telah menjadi penduduk di kawasan Pekan dan Bandar. Okey, contoh? Contoh dia Peladangan, Pengangkutan. Contoh ladang? Ada Contoh bandar? Bandar. Apa ni? Contoh mana? Bandar. Mana tu? Yang asalnya dia cuma ladang je, hari ni dah jadi bandar lah. Bandar. Dia lupa lah tu tempat dia, Seremban. Seremban, ujung lah, ujung. Sungai Ujong. Dulu kan banyak ladang, sekarang ni pun banyak ladang dekat Seremban kan. Nampak? Kena peka dengan sekeliling. Ini yang saya kata tadi. Kita mesti sedar dengan kita punya sumber yang ada dan kita yang bangunkan. Supaya ianya tidak dieksploitasi oleh orang luar. Ada lagi? Okay, ada siapa yang nak cuba selain daripada Kasih? Ada? Nampak macam Zahra nak cuba dah, cikgu. Zara nak cuba. Cuba Zara. Last Zara, cepat. Perkembangan sistem pengangkutan menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain. Bandar-bandar ini dihubungkan antara satu sama lain dengan rangkaian landasan kereta api dan jalan raya yang dibina oleh British. Okey. Tak penuh, tapi kita terima. Semuanya ada di dalam rantaian itu tadi. Bermula dengan tempat kosong, dibangunkan, diletak penduduk, dibawa imigran, wujud bandar, wujud pertempatan, wujud bandar, ada bandar, dihubungkan dengan pengangkutan darat dan akhirnya membentuk masyarakat Malaysia hari ini. Itu dia. Dan kita dah pun dapat ketahui dan belajar berkenaan dengan bagaimana pembentukan masyarakat, cikgu. Betul. Berbilang kaum di negara kita. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM. TV KPM. Membumikan sejarah dalam kehidupan adalah demi mencipta sejarah baru. Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk hari ini kita dalam Mendengar Rendah mata pelajaran sejarah. Kita nak bincang tentang kesan pentadbiran Barat di negara kita bersama dengan guru kita Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani, Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban Negeri Sembilan, dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Shah Alam Selangor, dan juga rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban Negeri Sembilan. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu.
kesan kita kata pentadbiran barat di negara kita, cikgu. Silakan. Baik, kesan pentadbiran barat kepada negara kita. Jadi kalau kita dah tengok tadi, ini yang nak kaitkan dengan kita punya gimmick dekat awal-awal tadi. Ya, cikgu. Apa yang George bagi tahu tadi, minta nak buat sekolah. Ya, cikgu. Ya, minta nak buat sekolah. Jadi sebenarnya pendidikan yang ada di negara kita hari ini boleh dikatakan secara menyeluruh, ianya adalah bermula dengan penguasaan British di negara kita. Baik. Jadi bila dia datang, bila mereka datang, perkara yang pertama, mereka membawa pegawai-pegawai mereka datang duduk di sini. Jadi dah pasti mereka ada anak, isteri dan sebagainya. Jadi masyarakat mereka perlukan pendidikan. Mereka bina pendidikan untuk mereka dan demi memenangi hati golongan pemerintah di negara kita, dia bangunkan institusi pendidikan untuk golongan-golongan bangsawan di negara kita ketika itu. Kemudian mereka bawa pula imigran Cina, India dan sebagainya, dan imigran Cina dan India ni juga akhirnya bila mereka dah beranak pinak dekat sini, mereka juga menuntut untuk dapatkan pendidikan demi anak-anak mereka. Okey. Jadi untuk itu British mula menyediakan, bukan menyediakan sebenarnya, memberi ruang. Boleh nak buat sekolah, boleh buatlah untuk tahu tulis dan baca, kerana nanti kalau tak tahu tulis dengan baca, susah juga dia nak suruh buat kerja kan. Jadi dia pun bagi. Jadi untuk itu bermulalah era perkembangan pendidikan di negara kita dengan daripada mula British membawa sistem pendidikan sekular. Mereka itulah tadi, ajar tahu tulis dan baca. Biar kamu pandai matematik, kamu boleh pandai bercakap bahasa Inggeris. Tujuannya tadi nak suruh boleh cakap bahasa Inggeris supaya senang nak berkomunikasi dengan mereka. Okey, kemudian masyarakat berbilang kaum dan dasar British. Kurang penekanan kepada sistem pendidikan. Tapi munculnya sistem pendidikan vernakular di tanah Melayu. Vernakular tadi mereka bawa, iaitu pendidikan yang berasing-asing. Bila dah mula ada satu sekolah, maka akan ada kelompok yang tanya, kenapa dia boleh pergi sekolah? Aku tak boleh pergi sekolah. Oh, tak boleh masuk sekolah sana. Tak apa, aku buat sekolah sendiri. Macam tu kan. Okey, jadi British tiada dasar. Mereka waktu tu tak ada satu tujuan. Dan kalau kita tengok, kalau di belah Sabah, Sarawak dan sebenarnya di Semenanjung pun ada. Kumpulan-kumpulan mubalih juga datang dengan membawa agenda pendidikan tadi. Jadi mereka pun bangunkan sekolah yang dikenali sebagai sekolah misioneri. Juga bercorakkan vernakular kerana arah tuju pendidikan itu adalah kepada kepentingan mereka. Dekat sini, G yang ketiga tadi, goal, gospel dan glory. Gospel duduk di bahagian pendidikan. Okey. Kita nak tanya kepada murid-murid yang berada di atas talian. Boleh tak bagi contoh-contoh sekolah yang pernah ada waktu itu dulu? Ada tak sekolah-sekolah lama yang kamu tahu, yang zaman-zaman nenek moyang kamu punya sekolah kan? Mungkin yang murid-murid yang dekat rumah pun. Okey, silakan. Cuba. Anglo Chinese School. Anglo Chinese School. Macam pernah dengar ni. Kat mana sekolah ni? Dekat Jeng. Tak apa. Okey, next. Ada sekolah yang lain lagi. Okey. Anglo Chinese School. Okey, it's good. Yang kedua pula sir. Yang ke-12? Yang kedua. Sekolah Tamil Vivekananda. Vivekananda. Okey, sekolah Tamil Vivekananda. Okey, ada lagi sekolah lain? Ada. Silakan. Sekolah Abang Kasim Kampung Jawa. Sekolah Abang Kasim Kampung Jawa. Kasih betul ke kasih? Oh, bukan. Okey, lain. Dia tak sebut lagi sekolah yang popular ni. Okey, ada tak nama sekolah lain lagi? Zahra Marsha. Tinggal. Penang Free School. Penang Free School. Okey, ini antara sekolah Inggeris terawal yang diwujudkan oleh Inggeris di tanah Melayu. Dan macam saya kata tadi, demi memenangi hati golongan bangsawan, British juga membangunkan sekolah untuk golongan bangsawan ni tadi, iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK, masih ada sehingga hari ini. Tetapi kalau kita tengok pada slide, kita tengok sekolah vernakular Melayu. British tidak berminat majukan pendidikan orang Melayu. Tujuan untuk jadikan orang Melayu punya pengetahuan asas baca tulis kira. Itu saja, 3M. Itu sahaja. Sekolah vernakular Tamil juga ada. 1912 British kenalkan ordinan buruh, wajibkan majikan ladang dirikan sekolah Tamil. Dia suruh yang buka ladang ni buat sekolah untuk orang India yang mendiami
ladang tersebut. Baik. Sekolah Vernakular Cina, masyarakat Cina buka sekolah di bandar atau di tempat tinggal, berorientasikan kurikulum sekolah dari Cina. Ini yang kata tadi, dia tidak ada dasar yang jelas. Ya. Dan sekolah Inggeris, kita ada sekolah Penang Free School, kita ada Melaka Free School. Kalau kita tengok Penang Free School, Melaka Free School, sebenarnya ni duduk dekat mana ni? Ini adalah tempat-tempat yang di bawah pentadbiran negeri-negeri Selat di Melaka, di Pulau Pinang. Jadi memang ini adalah, ya, boleh dikatakan waktu itu tanah ini milik British. Jadi dibangun dan ini diberi keutamaan kepada warga British, warga England yang ada duduk di situ. Alright, kita tengok seterusnya. Ya, cikgu. Pendidikan di negeri Melayu. Okey. Kemudian kita ada Kolej Melayu Kuala Kangsar yang kita sebut tadi, ditubuhkan untuk tarik minat anak-anak raja dan anak bangsawan Melayu belajar. Ya. Jadi matlamat British adalah untuk lahirkan pentadbir Melayu berpendidikan Inggeris. Lulusan kolej akan menjawat jawatan dalam pentadbiran British, memudahkan kerja dia, tak perlu nak pindahkan orang British ke tanah Melayu. Okey, British dirikan maktab perguruan, latih bakal guru sebelum dihantar mengajar di Sekolah Vernakular Melayu dan aliran Inggeris. Baik. Dan akhirnya dibangunkan juga 1922 Maktab Perguruan Sultan Idris. Jadi ini adalah revolusi kepada pendidikan, yang mana kalau kita tengok macam tadi yang Kristina sebut tadi, Anglo-Chinese School, ini adalah ACS di Seremban. Ianya adalah sekolah misioneri yang dibangunkan untuk masyarakat Cina. Baik. Yang mendiami Sungai Ujong pada ketika itu. Baik. Itu kalau kita tengok setakat ni kita membincangkan di negeri Melayu, cikgu. Ya, ya. Okey, kalau kita tengok di Sarawak. Okey. Kita ada di Sarawak. Tadi apa tadi? Abang Kasim. Itu adalah sekolah di Sarawak. 20 Baik. sekolah didirikan. Tapi kalau tak di Borneo ni, kebanyakannya sekolah di peringkat awal itu adalah sekolah-sekolah mercenary. Okey, Saint Mary, kita tengok sekolah Saint Teresa di Kuching. Ya. Kita ada Madrasah Melayu. Tu yang sekolah pertama. Sekolah Melayu pertama, Sekolah Abang Kasim, Kampung Jawa Kuching, didirikan pada 1833 dan kita tengok menjelang 1870-an, sekolah Cina ditubuhkan di bawah oleh orang Cina. Baik. Di Sabah pula sama keadaannya macam di Sarawak. Kebanyakan daripada sekolah merupakan sekolah mercenary yang dibangunkan oleh mubalik Kristian. Kita ada St. Mary, sekolah lelaki St. Michael, kemudian SBUB buka sekolah Melayu di Papar dan Kota Belud. Okey. Baik, cikgu. Maksudnya kita nak dapat lihat bagaimana pendidikan, dari sudut pendidikan memberi kesan kepada pentadbiran ataupun pendudukan mereka di negara kita, cikgu. Okey, dan kalau kita tengok, cikgu, sebenarnya kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan kita untuk mendengar rendah di TV KPM. Kita dah belajar berkenaan dengan sejarah Tingkatan 3 dan kesan pentadbiran barat di negara kita. Mungkin sebagai kesimpulan je, cikgu, terhadap apa yang kita dah fokuskan ataupun kita bincangkan pada hari ini, cikgu. Sebagai kesimpulan, memang kedatangan barat itu tadi kita pandang sebagai penjajahan. Tetapi kita mesti melihat apakah kebaikan yang ada di sebalik malapetaka yang berlaku. Jadi kedatangan barat menyebabkan atas dasar 3 tadi, gold, glory dan gospel. Kita ambil gospel tadi menyebabkan kita dapat nikmat pendidikan. Mereka mula bangunkan sekolah dan sebagainya. Gold kerana mereka nak dapatkan hasil, mereka mula bangunkan infrastruktur, jalan raya, jalan kereta api, bahkan lapangan terbang dan juga pelabuhan dibangunkan oleh British yang menjadi asas kepada lapangan terbang, lebuh raya, landasan kereta api yang ada di negara kita hari ini. Dan yang paling penting, kita mestilah peka terhadap apa yang ada di sekitar kita dan mencontohi apa yang telah berlaku, mengambil iktibar supaya kita dapat sesuatu yang lebih baik ini. Contohnya, negara kita membangunkan ECRL. Kalau dulu dibangunkan laluan kereta api di sebelah pantai barat, hari ini kita menyedari kegemilangan yang boleh dicapai jika kita ada satu lagi laluan di sebelah pantai timur. Itulah yang terbaik daripada pelajaran sejarah. Baik, itu dia. Dan cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan kalau kita tengok murid-murid kita, ke-4 murid tadi, sepanjang kita bersiaran ni, bagaimana prestasi mereka, cikgu? Sebenarnya prestasi mereka sangat baik. Susah kita nak jumpa murid yang macam ni. Walaupun jawab tak berapa tepat, tapi mereka terus berusaha untuk menjawab dan terus minat untuk menimba ilmu. Ini yang terbaik yang kita cari, Azhar. Itu dia, cikgu. Dan mungkin untuk murid-murid di rumah nak jadi yang sangat baik dan terbaik seperti murid-murid kita di Google Meet juga, bagaimanakah caranya, cikgu? Mungkin, kalau bukan mungkin, pasti nak jadi macam murid-murid kita di atas salian, boleh mengakses bahan-bahan yang cikgu gunakan di Pelantar Delima
KPM. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Shah Alam Selangor, dan juga rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan juga yang bersama dengan kita, serta anda yang setia dari tadi sehingga sekarang di depan kaca TV. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.